Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat berapa? Kat mana? 8 daripada bawah. Dan sunat mengatakan telunjuk tak boleh mengaku. Kitab Umi. Okey, dan sunat mengakakkan telunjuk. Muka surat 44 Umi. 44 dah. 44. Baik, tengok. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dia kata dan sunat mengakakkan telunjuk. Telunjuk yakni jari telunjuk. Muka surat 44 nombor 20. Tengoklah. Dan sunat mengakakkan telunjuk. Telunjuk yakni jari telunjuk. Bila sunat angkat jari telunjuk tu bila? Tak kala makna ketika mengata. Ketika menyebut. Kitab Rumi asyhadu alla gitu tau. Rumi hak naknya illallah tu sahaja. Hak Rumi diwak penuh. Naknya tak kala menyebut lafaz illallah. Hak tu nak. Sebut kata asyhadu tangan dak akak lagi. Naknya asyhadu alla ilaha illa tu illa akak jari tunjuk. Nah, illa ketika menyebut lafaz illallah. Nak gitu. Akak bukanlah maknanya sebut kata at-tahiyat tu dak sunat lagi akak jari telunjuk. Dak sunat lagi akak dah. Sunat akak jari telunjuk tu bila? Ketika menyebut lafaz illallah. Jadi asalnya ketika membaca tahiyat akhir, mata sunat tengok pada tempat sujud. Baca at-tahiyat tu, dah tangan kita gini kah? Ni belah kanan kah? Kiri gini kah? Gini ni, buat gini lah. Baca at-tahiyat tu, mata tengok mana? Tempat sujud.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu jaga situ. Pada lepas tahiyat akhir, dia kena jaga beberapa tempat. Yang pertama, kena jaga baris. Yang kedua, kena jaga sebutan. Yang ketiga, kena jaga tasydid. Yang keempat, jangan mengurangi huruf dan menambah huruf. 4. Ketika baca tahiyat akhir, permulaan tu kena jaga dah. Sebab apa? Silap sebut tak jadi. Lagu mana nak bacanya at-tahiyyah, at-tah. Bukan sebut at-tahiyyah, at-tah. Kalau sebut at-tahiyyah, makna lepas tersebut kena sebut semula. Sebab kita telah menambah huruf. Sebab pada lepas tersebut naknya at-tahiyyah, bukan pergi sebut at-tahiyyah. Tak jadi tu, kena pergi ulang semula tu. Jadi kalau kita bacanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Situ kena panjang. Sebab di atas lillah ada wa alif ti'. Kena baca panjang tu. Tu lillah. Paling kurang 2. Jangan baca tu lillah mati selalu, tak cukup huruf. Jaga. Assalamu alayka. Bacanya assalamu alayka, bukan assalamu alayka. Yeming baris depan bunyi mu, tak ada bunyi mu. Assalamu alayka. Jaga. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Bacanya assalamu alayna. Jaga, bukan assalamu alayna. Jaga. Jaga tu jaga. Sebab bacaan tahiyat akhir ni tak dengar setakat kita je lah. Kalau kita tak biasa betul dengan tok-tok guru, tak biasa baca depan ustaz, jadi nak tahu betul salah tu payah lah. Kena pakat-pakat betul lah. Assalamu alayna. Lepas tu naknya wa ala. Bukan kena baca wa ala. Wa ala. Wa bagi atas, ain bagi atas. Wa ala. Bukan baca wa ala. Jaga. Assalamu alayna wa ala. Jaga nah. Wa ala ibadillahi salihin. Tu kena panjang tu. Paling kurang 2. Jangan baca wa ala ibadillahi salihin. Is-salihin tak ada ru'yah. Jaga. Kena beraluh. Kalau kita semayang seorang diri, boleh nak gitu tu. Nak regah kan? Kalau semayang jemaah tak gitu. Seorang nak regah kan? Jadi kalau baca wa ala ibadillahi salihin tak jadi. Kena ulang semula lapah tersebut. Sebab naknya wa ala ibadillahi salihin. Ada uyah situ. Is-salihin. Tangan gini lagi tu. Tangan gini lagi. Mata tengok tempat sujud. Kita baca asyhadu alla. Asyhadu alla. Bukan asyhadu alla. Dah bagi depan du. Lepas tu naknya asyhadu alla, bukan asyhadu alla. Bukan du. Asyhadu alla, bukan asyhadu alla. Kita mungkin tak perasan tu. Asyhadu suku, alla suku. Asyhadu sebut bahawa Allah. Asyhadu alla, bukan asyhadu Allah. Bab tahiyat akhir ni rukun qauli. Wajib kena jaga sebutan
baris, jangan kurang, jangan tambah. Kalau asyhadu alla kita tambah huruf hamzah mati. Pasang tak dah. Kita pakat beringat dah. Kita pakat beringat. Asyhadu alla ilaha illa akak. Illa tu akak. Akak ke apa? Jari telunjuk. Nampak dah? Akak sara mana? Akak gitu dah. Akak gitu. Tapi di dalam kitab Sabilal Muhtadi, kata ulama, sunat kita akak tu dengan sedikit menunduk. Jari kita ni akak dalam keadaan sedikit menunduk ke bawah. Sebab apa? Isyarat kita orang tawaduk. Dakak tu pula jangan gerak gini. Gini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau menggerakkan jari hukumnya adalah makruh. Itu pun dengan syarat jika tidak niat main. Kalau gerak jari niat main, hukumnya batal. Mungkin pernah tengok tak gerak jari gitu. Mazhab kita tak ada gerak-gerak jari. Hak adanya akak jari telunjuk. Patut soal lah, ketika ilah tu sunat akak jari telunjuk sehadah dan mata sunat perhati pada jari. Daripada tempat sujud tu beralih kepada perhati jari telunjuk. Gitulah. Jika akak ni kata almarhum tuan guru saya Nasir, jika akak ni mata melihat, mulut menyebut, hati menyaksi. Apa yang hati menyaksi? Menyaksi tentang keesaan Allah. Ilah tu akak, mata melihat, mulut menyebut, hati menyaksi. Jika akak tu. Lepas tu mata kita ni nak tengok jari telunjuk sampai bila? Jawabnya, akak jari telunjuk ni sehinggalah kita memberi salam yang pertama baru jatuh. Maknanya ketika illallah tu akak, wa asyhadu anna akak lagi tu. Sapalah kita beri salam yang pertama baru jatuh. Boleh faham? Itu kaedah semayang. Tapi hak zaman lain ni atahiyah akak ada. Tu tak tahu lah tu. Mana je dah. Terah dengan akak. Ada pun setengah mazhab, tiap-tiap kali berjumpa lapah Allah, sunat di sisi setengah mazhab akak jari. Setiap kali temu lapah Allah, setengah mazhab sunat akak jari. Mazhab kita tak, sunat akak jari pada lapah illallah sahaja. Dia asal pelik lah. Asal pelik kalau tengok orang Pakistan contoh. Orang Pakistan ni bila dia baca tahiyat akhir, dia acak akad ni jari telunjuk. Sebab apa? Pakistan mah mazhab dia Hanafi. Mazhab Hanafi kalau tak silap, setiap kali temu lapah Allah sunat akad jari. Mazhab ni. Mazhab kita Syafi'i hanya lapah illallah. Okey. Ingat tu dah. Okey. Sunat mengangkat jari telunjuk bila sunat akad tu pasti molek. Tak kala mana ketika menyebut lapah illallah pada lapah mana? Illallah tu. Illallah pada lapah asyhadu an la ilaha illallah. Illallah yang ada pada lapah syahadah. Lepas tu ketika kita sebut wa asyhadu anna tu, tepek gini kan, asyhadu an la ilaha illallah akak, wa asyhadu anna muhammadan, dah sini tepek sini. Dalam kitab Sabila dia sebut ni, ibu jari ni nak buh mana ni, nak buh biratah ni ke bawah ni ke sini. Ni tengok nah, dalam kitab Sabila sebut dah yang afdalnya letak pada 3 keadaan. Sini ni, sini ni, sini
bawah ni sini. Apa nampak muslimat rugi dah. Sini tepi ni akak bila tu Muhammadah buh situ ni illallah wa ashhadu anna Muhammadah sini, ataupun bawah ni, ataupun sini. Biasa buh mana? Ada apa dah? Gini. Isyarat kata apa? Allah Muhammad, dua lapah ni tak boleh pisah. Nampak nah? Wa ashhadu anna Muhammadar buh sini, Muhammadar Rasulullah. Jaga malak. Tu kaedah semayang. Patut hati tak kalau sekira tak akak, tak ada masalah. Tak ada masalah kerana akak jari telunjuk tu sunat. Dak akak jadi guana semayang sah, tetapi luput pahala sunat. Poteng tu tak ada dalam mazhab mana tu? Ada. Dua silap mazhab Maliki. Dalam kitab Hasyiah Bajuri ada mendatangkan hadis berkaitan dengan jari tu, ibu dia jari telunjuk ni digerakkan. Dan silap mazhab Maliki sunat dia menggerak. Masa pelik lah. Mazhab kita tak sunat menggerak. Mazhab Maliki dah silap sunat yang menggerak. Mazhab dia. Dan makruh menggerak-gerak akan jari telunjuk. Gerak mana? Semana gerak musim, gerak gini ke pandai. Ni makruh ni. Gerak gini. Dan ada saya perhati, dia baca tahiyat tu diukir tulisan. Diukir tulisan. Kalau at-tahiyat tu dia gini. At-tahiyat. Ada hak gitu. Tu kira mana tu? Makruh juga tu. Tul mubarakah. Ukir tulisan tu baca. Tu makruh. Nah. Itu pun dengan syarat hak kata makruh gerak jari telunjuk tu tulis tu sikit jika tidak niat bermain-main. Dia hanya semata-mata gerak jari tu makruh. Kalau gerak serta niat main batal. Habis cerita. Okey, habis cerita. Dah macam-macam dah. Macam-macam. Kalau pergi Mekah macam-macam, temu negeri ni Mekah. Nah, tempat tu jaranglah. Mekah macam-macam. Ni biasa buat umrah temu dak benda gini, hak tangan gerak tu. Ada belaka. Ada belaka. Ada belaka bukan setakat gerak jari, harus gerak yang lain tak. Ada belaka Mekah je dah. Habis. Kalau biasa kalau buat umrah lah gapo boleh perhatilah. Kadang-kadang duduk belakang pas depan jalan dia. Siap buat lipas kibi. Aku tahu lah tunya. Lakuh gitu ada kau. Lakuh pala orang. Tu pistol agak dah. Begitu. Biasa gitu bukan orang kita lah. Biasa orang lain. Lakuh pala. Lakuh pala selekuk kain dalang ni. Tak benda lah. Dah. Tengok di Raudah. Orang besar dah. Bila masuk Raudah ni, kalau boleh semayang tu janganlah semayang lama-lama. Wakah pala. Sujud-sujud lama. Dia sujud lama tegak tu agak lakoh pala. Lakoh pala sedang lah kain dia. Gelak guguk. Teta ai riba atas. Tak benda satu kan. Dan ni nak masuk Raudah, dia kena daftar aplikasi nusuk dah. Ni nusuk ni dibuat dah situ giliran kita. Muslimat lain, lelaki lain. Jadi molek awak gitu, tak belok habis. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Gapo lagi sunat hai'ah? Sunat mengekalkan. Sunat mengekalkan tilik. Tilik maknanya tengok. Sunat mengekalkan tilik, sunat mengekalkan tengok.
kepada tempat sujud. Tu pun termasuk di dalam sunat hai'ah. Ketika berdiri lagi, disunatkan mata kita ni kekal tengok tempat sujud. Sebab apa? Kerana tempat sujud ni antara tempat yang mudah menghasilkan khusyuk. Dia gini lah, kalau kita semayang berdiri, sunat mata kita ni kekal tengok tempat sujud. Kalau kita berdiri, mata kita tengok depan, harus. Kalau kita berdiri, mata kita tengok pakhatah, makruh. Kalau kita berdiri, mata kita tengok sebelah kanan, sebelah kiri, makruh. Hendaknya sunat mengekalkan tengok pada tempat sujud. Termasuk kata ulama, walaupun sembahyang di hadapan Kaabah. Itu pun khilaf ulama, ketika mana seorang tu semayang di sisi Kaabah, adakah sunat tengok Kaabah ke atau sunat juga tengok tempat sujud. Setengah pandangan mengatakan sunat juga tengok pada tempat sujud. Sebab tempat sujud antara tempat yang mudah menghadirkan khusyuk. Setengah pandangan kata sunat tengok bangunan Kaabah tanda memuliakan. Walhasil boleh belaka. Tengok Kaabah pun boleh, tengok tempat sujud pun boleh. Jadi kita semayang kayak gini, start daripada awal sampai salam, sunat mata kita ni kekal tengok tempat sujud. Habis situ. Selesai dah tu. Habis pula. Lain pula ni. Dan mengekalkan khusyuk. Dan mengekalkan khusyuk. Dan mengekalkan khusyuk ni pun termasuk di dalam sunat hai'ah. Dengar. Khusyuk ni hukumnya sunat. Nah, khusyuk hukumnya sunat. Adapun kita nak khusyuk tu wajib. Beza lah. Hukum khusyuk dalam semayang adalah sunat. Sunat. Adapun kita nak khusyuk dalam semayang tu wajib. Nak khusyuk tu wajib. Adapun hukum khusyuk tu sunat. Kalau hukumnya orang panggil khusyuk, hukumnya wajib, pah berasulah ke kita. Nah, sebab tu disebut dalam kitab Anak Kunci Syurga, hukum khusyuk adalah sunat. Nak khusyuk itu wajib. Gapo mengekalkan khusyuk? Iaitu dia nak mari hura khusyuk tu. Iaitu khusyuk tu menghadirkan hatinya di dalam sembahyang. Apa maksud menghadirkan hati? Kena tulis situ. Menghadirkan hati makna guana. Apa maksud menghadirkan hati? Maksudnya ialah hati tidak ingat akan perkara yang tidak bersangkutan dengan sembahyang, sekalipun pada perkara akhirat. Hati ingat ke bidadari sekalipun. Dia nak menghadirkan hati ni, maknanya hati tidak ingat perkara yang tidak bersangkutan dengan sembahyang. Bahkan hati hanya ingat kepada Allah. Tu khusyuk. Ayuh tu. Kerolikan kita orang awam ni,
hati ingat Allah tekah kat takbir tu betul. Fatihah tu 2-3 ayat ingat Tuhan ni. Selebihnya hak lain. Hak lain tu. Hak ingat kasih, hak ingat gewang, hak minat casting. Nah, macam-macam tu. Sebab tu disebut dalam kitab Majmu' Salasa Rasa'i. Dan memadai bagi orang awam itu sekurang-kurang khusyuk 1 rakaat. Allah. Tu hak paling common. Lepas kita terpaksa rakaat. Suku dak. Suku dak. Dak kata siapa dia? Kita. Ustaz ingat kat orang lain, ingat jadual ngajar. Nah, mana kata gak martabat khusyuk ni mengikut darjat seseorang. Khusyuk tak sama. Khusyuk orang awam dengan khusyuk ustaz dah lain, tak? Khusyuk ustaz dengan tok guru lain. Nampak? Sebab dikira pahala ni mengikut tahap khusyuk. Berapa peratus ada khusyuk dalam semayang, banyak tu pahala. Tapi nak royak, kalau kita tengoklah cerita-cerita orang yang terdahulu mengenai khusyuk ni, kalau dengar cerita kita akak tangan 2 jari. Hebat. Antaranya siapa? Kisah iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nak royak khusyuk dia di dalam semayang sehingga burung menyangka yang sedang berdiri itu ialah tiang. Tu khusyuk Sayyiduna Bakar. Setara tu kita pernah dak burung mari kat atas kepala kerana menganggap tiang dok. Sebab apa? Kita banyak geruk. Siapa lagi? Antaranya khusyuk Sayyiduna Umar Al-Khattab. Di dalam satu peperangan Sayyiduna Umar Al-Khattab cedera, iaitu anak panah menembusi betih. Sakitnya. Dan sahabat-sahabat buang anak panah ketika Sayyidina Umar tengah semayang. Dan Sayyidina Umar tak sakit. Oh, luar biasa khusyuk. Ibarat khusyuk dia itu macam gulbat biru dah. Boh. Tapi khusyuk Nabi tak boleh lawan lah. Khusyuk Nabi ni sehingga Abdullah Ibnu Mas'ud tak silap pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang tengah malam. Tengok Nabi tengah semayang ikut attack. Abdullah Ibnu Mas'ud tak silap. Katanya Abdullah Ibnu Mas'ud, rakaat pertama aku mendengar Nabi membaca surah Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah kita kira gak siapa mana? Al-Baqarah. Lepas juz aku juz kedua tak? Lebih kurang Al-Baqarah ni tak silap 2 juzuk lebih. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, ketika Nabi membaca di penghujung suratul Baqarah, aku mulai tersenyum. Sebab apa? Kerana aku menyangka lepas pada ni rakaat, tapi silap. Lepas Al-Baqarah Nabi sambung pula surah Ali Imran. Rakaat pertama. Luar biasa. Nabi sabarlah Nabi. Dan kata Abdullah Ibn Mas'ud, keesokan harinya malam-malam yang berikut aku dah ikut. Tu rakaat 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. 3 surah serakaat. Cuba buat lagi tu. Sembahyang tarawih. Tengok esok mati kau kata. Main nam dia. Kita kalau baca Al-Baqarah sebuku surat pun bunyi mulut dah. Kena masuk. Mana? Tu Nabi. Ada orang ada. Tinggal tu bila seluk. Nak hoyak. Dia kadang gini. Nak kata fenomena, kalau jenis semayang sah ramah ni dia nak isih tau. Benar? Kalau paling belakang sah dia nak isih mana? Kalau paling sah pah dapur pah belakang nak isih tak? Nak isih tak? Maknanya nak baca surah pendek rasa komang tau. Tak gitu. Tu sebab itulah dia semayang tarawih ni dia gini.
dia kena tengok dalam ramai-ramai jemaah ni banyak hak manusia. Adakah yang hadir jemaah tu ada tak budak-budak, ataupun orang yang sakit, ataupun orang tua dia? Kalau ada, maka makruh baca surah panjang. Orang kita ni gini, kalau baca pada semayang tarawih surah kecil, dia kata komang tu tak? Tak rok main surah kecil-kecil. Kalau baca surah besar ni kira hebat. Sebenarnya afdal semayang tarawih baca satu surah penuh berbanding dengan bacaan surah ayat Quran besar-besar tu. Afdal lagi baca satu surah penuh. Jadi amalan tutup guru dulu, kalau semayang tarawih 8 rakaat, diambil gini. Rakaat pertama Alhaakumut Takasur, rakaat kedua Qul huwallah, rakaat ketiga Wal Asri, keempat Qul huwallah, dan begitulah seterusnya. Buat gitu. Kalau 8 rakaat semayang tarawih pukul 9, 9.30 siap nak witir. Berbanding dengan orang buat 8 rakaat dah, rakaat pertama semuka surat, rakaat kedua satu buku surat lagi. Afdal hak baca satu surah penuh. Tapi tidak apalah, setengah orang dia rasa tak best surah kecil-kecil ni derah siap. Dia nak rasa jugalah semalaman sejuzuk, ahlan wa sahlan, boleh buat belaka. Cuma hak walik kalau baca hak surah besar-besar ni tahan seminggu je ramah. Pahala tu suruh tu tak? Berbanding dengan hak baca surah kecil-kecil ni, insya-Allah tahan lama. Dan antara surah hak dapat tepat ialah surah hak baca surah kecil dan tepat siap. Berbanding dengan surah hak baca surah besar-besar, kebanyakannya tahan seminggu je. Betul tak? Tahun ni dah tahulah. Nak, tapi rasa tahun ni rasa lain sikit dah. Sebab nampak imam panggil bukan calang-calang imam sini. Nak import saja. Nak, siapa dia? Qori. Ustaz Yahya Qori kau absurah. Tapi sungguh Ustaz Yahya ni dia gini. Kadang-kadang bacaan pun mempengaruhi ya. Kalau bacaan itu berlagu, kita rasa galik tak? Galik lain sikit tak? Kalau tak sedap, panjang sehar tak sedap pula seruan ni. Itu mempengaruhi. Sebab tu bagi hamba lah, kalau jenis kita panggil qori ni, sikit sebanyak ada rasa kelainan, rasa suasana terawih tu. Tak gitu kan? Apa pada imam tu kelas-kelas saja dah. Pergi lagi kat tara. Ustaz mak jenis kita juga tu. Saya Quran Melaka. Saya capik dah, saya capik. Kelas-kelas saja sini. Tengok cara mana dah. Agak-agak ramak lah. Baik. Lepas tu nak jawab soalan. Jawab soalan yang dia orang atas, dia atas gambar. Mungkin gambar tu masa majlis maulid lah. Tengok pada kadang tu ramai, masya-Allah. Yang merasa terharunya kehadiran Ustaz Muni. Luar biasa tu. Ustaz Muni jarang mari sini. Tapi rasa luar biasalah, dan mendengar tausiah dia pun rasa ada rasalah, dan ucap sabarlah atas orang panggil sejemaah surah Sungai Buaya ni kerana menjadikan surah ni sebagai tempat utama program maulid. Hak masalah dia atas gambar gini. Ada sebahagian hak mayan luar bawah tu. Ada tak? Ni ramai hai. Lepas tu bawah tu ni apa kembeh lah. Lepas tu apa sejadah, pintu tu buka. Lepas tu tanya soalan, hak semayang bawah tu sah tak? Gitu kan? Hak depan daripada pintu besar ni. Situ. Bawah ni lah. Jadi pintu tu buka. Imam bawah ni. Dia depan daripada pintu, bukan daripada belakang pintu. Okey. Jadi masalah hak duk semayang bawah tu sah ke tak? Baik. Kalau kita tengok dalam kitab sembahyang,
kitab pedoman sembahyang berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Abdullah Lubuk Tapah, antara syarat sah qudwah dipanggil. Syarat sah mengikut imam antaranya ialah mesti imam dan makmum berhimpun duduk setepak. Ini masalah ni ada 4 gambaran, panjanglah, cuma nak jawab rekah. Kalau selain daripada masjid, maknanya imam duduk dalam masjid dan makmum duduk di luar masjid. Syarat pertama, antara makmum dengan imam kena ada pitu yang membolehkan makmum menuju kepada imam, sekalipun pitu tu orang panggil membelakangi kiblat. Jadi pitu tu membelakangi kiblat tu, buka dah, buka. Syarat yang kedua, antara makmum dengan imam tidak ada sesuatu yang menghalang seperti tirai atau dinding. Ada tak benda yang menghalang? Ada. Maka sembahyangnya sah. Ni antara makmum nak menuju kepada imam ni, ada tak benda yang menghalang? Ada lah. Sebab tu kalau kita kira hukum surah dengan masjid, hukum surah lebih sempit pada masjid. Dengar ayat. Kalau semayang di surah, okey, semayang di surah, makmum dengan tu imam ni, yang pertama, jangan ada benda yang menghalang, termasuk tirai gini. Kalau ikut atas pendapat muktamad, tak jadi. Tak jadi tu. Sebab surah ni antara makmum dengan imam tidak ada benda yang menghalang. Maknanya nak kosong. Kalau ada tirai pun boleh, syarat biar kita buka muat seorang masuk. Kalau gini tak jadi ni. Tapi adakah kena qada semayang? Tak payah. Sebab pandangan yang kedua sah walaupun dibatasi dengan tirai, asalkan makmum mengetahui perpindahan rukun imam. Walhasil lepas ni kena beringat kalau surah tirai tu buka. Kalau masjid tak ada masalah. Sepatut kena buka lah. Sebab apa dak tekan? Sebab bila masalah ini menjadi khilaf, memada royak sekalian. Setengah surah orang buka, tengah mari tutup. Tu pelik kat tu. Jadi benda sebegini sepatutnya nak dibahas dalam masalah semayang jemaah. Walhasilnya lepas pada ni kena beringatlah. Buat rasa ni apa dah? Rasa jarang ni. Dia bukan masalah jarang. Dia masalah jangan ada benda yang menghalang makmum nak menuju kepada imam. Sekalipun lasi itu orang panggil nipis napak sekalipun, dia menepati dinding. Walhasilnya lasi ni nak tutup boleh, biar kita buka boleh muat seorang masuk. Dia faham tak ada? Itulah. Habis. Kalau masjid ada masalah, masjid syarat jangan paku. Itu pun dengan syarat ada pintu yang membolehkan makmum menuju kepada imam sekalipun membelakangi kiblat. Kalau masjid kalau tirai dengan kayu tak apa lagi. Syarat jangan paku je. Surah tak boleh. Tu kena tu sikit lah. Kena orang puas cerita ni. Tirai tu panggil kalau boleh buka lah. Kalau boleh buka. Dah malu, dah jawab apa mau kan tengok rupa orang tengok depan. Dia panggil bila semayang di surah, hukum surah tak sama dengan masjid. Hukum surah ni antara makmum dengan imam tak ada benda yang menghalang, nak kosong. Kalau masjid hukumnya luas. Sebab tu
Kalau kita buat satu-satu perkara, nak buat surah ke masjid, niatkan buat masjid. Sebab rukun masjid tak sama dengan rukun surah. Tu panjang pula. Kena bahas dalam kitab pedoman semayang berjemaah. Tu jawapannya tu saja. Lepas tu pernah dulu masa musim PKP, ingat ada musim PKP, bila suku kota tu kan duduk semayang luar pagar masjid tu kira guna tu masalah imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Masalah tu syarat yang pertama, jarak antara imam hak duduk dalam masjid dengan makmum hak duduk di luar masjid, syarat jangan melebihi 300 hasta, lebih kurang 150 meter. Yang kedua, makmum hak duduk di luar masjid, imam dalam masjid, syarat yang kedua, tidak ada benda yang menghalangi makmum untuk menuju kepada imam. Sekarang orang semayang di luar pagar masjid. Jawapannya, sisi mazhab Syafi'i tak jadi. Adakah dulu musim PKP atas divider dia memayang ni ramang tu tak? Jadi walhasilnya kena mengaji jugalah. Setengah-setengah masjid dipasangkan opi, macam masjid Surah Baru pasangkan opi. Boleh ke tak? Boleh. Syarat tadilah, syaratnya kena ada pintu yang membolehkan makmum menuju kepada imam, sekalipun pintu tu membelakangi kiblat, tak apa. Tu kena buka. Nampak tak? Habis situ. Jadi insya-Allah dah. Insya-Allah. Jadi sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.